Nah, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, beza ibadat khas, ibadat am. Ibadat khas dituntut daripada setiap Muslim. Apakah menurut pandangannya ada sebab yang mendorong ia melakukan ibadat itu ataupun tidak ada? Sebab hanya Allah sahaja yang maha mengetahui dengan keadaan kita dan kemaslahatan antara kita dengan dia. Sebagai contoh, walaupun tidak ada orang yang berhajat kepada zakat, namun zakat itu tetap wajib dikeluarkan daripada harta yang orang berkenaan sambil menunggu waktu yang sesuai untuk diagihkan. Muslim tidak boleh mengekalkan nisab zakat bersama hartanya hanya karena beranggapan tidak wujud orang yang memerlukannya. Hadirin dan hadirat, ada 8 asnaf golongan yang layak menerima zakat. Sebagai contoh, di zaman Umar bin Abdul Aziz, iaitu cicit Umar bin Khattab, di zamannya tidak ada orang miskin untuk diagih zakat. Tapi apakah orang yang sudah cukup nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat di zaman itu tidak keluarkan zakat dan kekalkan zakat itu berada di dalam akaunnya, atau mesti keluarkan juga? Mesti keluarkan juga, masuk dalam baitul mal. Jadi apa Ustaz maksud Ustaz dengan perbezaan keempat ini? Perbezaannya, ibadat khas mesti dilakukan sama ada ketika itu hikmahnya kita dapati atau tidak kita dapati. Ustaz buat contoh mudah. Kita berpuasa dengan harapan agar badan sehat, agar badan slim. Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Walaupun hadis ini dhaif. Memang pun untuk sehat kita betul tak digalakkan supaya berpuasa? Malah ada rawatan-rawatan penyakit tertentu dengan berpuasa dia akan sehat. Betul tak? Nah, bolehkah orang yang apabila saya sekarang dah sehat dan sekarang saya juga dah slim, matlamat puasakan itu. Jadi dalam bulan Ramadan, karena badan saya dah sihat dan badan saya pun dah slim, tak payahlah saya puasa. Dapat faham maksudnya? Ibadat khas termasuk puasa tak? Awak sihat ke, awak slim ke, mesti puasa. Dapat faham? Ibadat am tak macam itu. Ibadat am jika perlu sahaja baru buat. Ibadat khas, awak perlu ke dengan kesihatan, awak perlu ke badan kurus, bila sampai Ramadan mesti puasa. Awak perlu ke, awak tak perlu. Tapi ibadat am bila perlu saja. Umpamanya satu kawasan baru, taman, semuanya couple muda-muda belaka, 30-35 paling tinggi. Tak ada anak yatim duduk kawasan itu. Tak payah buat rumah anak yatim lah kawasan itu, sebab tidak perlu. Satu kawasan yang kecil, tak perlulah kita buat hospital besar-besar. Siapa nak masuk sana? Bila ada keperluan barulah buat. Selekoh umpamanya yang berbahaya, diperlukan double line, perlu traffic light. Kalau umpamanya simpang 4, bila perlu buatlah. Ibadat am itu dia tertakluk jika perlu. Jika tak perlu, tak perlu. Ibadat khas, perlu ke awak, tak perlu ke, mesti buat. Dapat faham? Bahasa mudahnya macam itulah. Kita baca untuk lebih sempurna. Demikian juga jika seseorang merasakan pada dirinya telah wujud kesan positif ibadat puasa, umpamanya badannya sihat, dia jadi orang pemurah, penyayang kepada fakir miskin, lalu ia beranggapan kononnya dia tidak perlu lagi berpuasa Ramadan. Jika ia berbuat
demikian maka ia digolongkan sebagai mukmin yang fasik dan durhaka kepada Allah. Demikian juga salat, haji, umrah, jihad dan lain-lain. Ini Ustaz buat sebagai contoh. Mereka yang tidak salat mendakwa. Ayat 14 surah Taha. Tolong ikut. Surah Taha ayat 14. Wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat supaya kamu mengingat aku. Dirilah salat supaya ingat padaku. Nampak di situ, salat dilakukan supaya ingat pada Allah. Boleh tak orang Islam gunakan ayat itu? Nah, sekarang saya dah ingat Tuhan pun, tak payahlah salat. Boleh tak? Tak boleh. Sebab salat termasuk ibadat am atau khas? Khas. Malah bagi kita, salat itu adalah salah satu cara untuk mengingati Allah. Salat wajib dilakukan. Tak boleh dirikan salat agar mengingati aku. Lalu tidak boleh orang mendakwa, karena aku sudah ingatkan Allah, tak payahlah, sebab matlamat salat supaya mengingat Allah. Aku dah ingat Allah, tak payahlah salat. Tak boleh. Kalau demikian, dia tergolong ke dalam mukmin fasik, atau durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kaedah ibadat di atas berbeza dengan kaedah muamalat. Sama ada yang berkaitan dengan sosial atau ekonomi dan lain-lain. Ia sangat berkaitan dengan hajat dan keperluan. Jika ada keperluan, maka ia akan ada. Jika tidak ada keperluan, maka ia pun tidak perlu diwujudkan.